Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik. Mengumumkan ketibaan Difli Terhormat masuk ke dalam dewan. Hadirin dipohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis bertambah seri. Melayang serindit di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Majlis menghalu-halukan ketibaan Yang Berhormat penceramah kita Encik Azul Azwar Ahmad Tajuddin, Executive Director of Institut Rakyat. Yang berbahagia Puan Nurul Izzah Anwar, diiringi oleh Yang Dihormati Puan Hasita binti Halim, Pensyarah Islamic Financial System merangkap penasihat program, serta hadirin dan para sahabat yang kami kasihi sekalian. Bagi memberkati lagi majlis ini, marilah kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan diketuai oleh saudara Nik Muhammad Noor bin Nik Mazuki. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatikanlah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa dirinya ilmu-Mu ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengan kami mudah menerima. Ya Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapat cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Nik Muhammad Noor di atas bacaan doa itu tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, mempersilakan Yang Berbahagia Puan Nurul Izzah Anwar untuk memberikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar saya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengerusi majlis, kedua-duanya sekali, yang saya hormati khususnya penganjur pihak UNICEF, saudara Megat yang salah memberikan pagar mana yang tempat saya masuk. Tak mengapa, cuba lagi sekali. Kali ketiga saya datang, saya dapat jumpa pagar yang sebetulnya. Yang saya hormati juga pakar ekonomi kita, pengucap tamu kita Saudara Azul Azwar, mantan Ketua Pengarah Ekonomi Bank Islam. Iyalah betul. Tapi sekarang bersama Institut Rakyat, dan juga pejabat Menteri Besar Negeri Selangor Encik Khalil Ibrahim, seluruh hadirin hadirat, teman-teman, adik-adik yang dihormati sekalian. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Pertama sekali mohon maaf di atas kelewatan. Hari ini ada sidang parlimen dan tentunya sehingga kelewat malam, kerana selalunya kerajaan kita suka untuk meluluskan perbelanjaan tambahan. Jadi kita ada belanjawan kadang-kadang tidak berguna kerana kita akan menambah perbelanjaan dalam sesi demi sesi. Makanya kami sebenarnya terpaksa hadir, kita berbahas isu perbelanjaan bawah Kementerian Kewangan ataupun Kementerian Dalam Negeri. Tapi ia merupakan perbahasan yang akademik semata-mata. Kenapa? Kerana belanja dah dibuat, duit dah dibelanjakan, dah diguna pakai, maka dibawa ke parlimen supaya ianya tidak bertentangan dengan badan perundangan, iaitu badan yang menggubal undang-undang di Malaysia yang tertinggi. Makanya bila saya juga mendapat peluang untuk berucap pada hari ini sebagai perasmi, ahli politik ni kena diingatkan takut bercakap panjang. Jadi dah mula lambat, saya tak cakap banyak. Hanya pengkhususan saya hari ini adalah berkait mungkin dengan sistem pelaburan ataupun sistem keuangan di Malaysia yang patuh syariah. Kenapa saya sebut? Kerana sebenarnya pagi ini saya agak terkesan kerana bagi pelajar-pelajar ekonomi, pelajar-pelajar bisnes, perniagaan, mungkin tahu bahawa di Malaysia kita merupakan negara di mana pengeluar sukuk, bond sukuk yang terbesar di dunia. Kalau bercakap tentang Islamic finance, kita yang ketiga terbesar di dunia. Jadi elok bukan saja untuk pelajar Muslim, tapi semua menganalisa apakah ianya merupakan satu comparative advantage, sesuatu yang penting bila kita mengukir langkah, mengorak langkah ke depan untuk berhadapan dengan semua ekonomi-ekonomi di rantau Asia. Kalau bercakap tentang pendidikan misalnya, kita kalah dengan Vietnam bagi tahun ini untuk pemeriksaan PISA. Jadi untuk ekonomi, itu yang mahu saya lontarkan sebagai ucapan perasmian pada hari ini. Pagi ini di parlimen, salah seorang Menteri Timbalan Menteri Kewangan. Kita banyak menteri di Malaysia, tapi yang paling unik, Perdana Menteri kita lah yang menjadi Menteri Kewangan kita. Selalunya kerja-kerja kewangan ni harus dilaksanakan 24 jam satu hari. You have to watch the stock market, you have to be alert on every facet of the economy. Jadi nasihatnya jangan diambil dengan seseorang yang sangat sibuk, sangat banyak kerja seperti Perdana Menteri. Tetapi itu Perdana Menteri Kewangan kita, kemudian dibantu dengan beberapa Timbalan Menteri Kewangan. Salah seorang yang saya fikir mungkin kurang berpengalaman adalah Datuk Ahmad bin Maslan. Jadi persoalan yang beliau jawab, beliau ni amat terkenal kerana meminta kerajaan negeri Pulau Pinang dan Selangor menurunkan harga petrol. Petrol ni bukan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi beliau menjawab persoalan tentang apakah 10 syarikat tersenarai teratas, 10 syarikat teratas yang tersenarai di bursa saham yang mematuhi syariah. Itu persoalan di parlimen. Maka beliau namakan satu persatu, Axiata termasuk Sime Darby, Tenaga Nasional Berhad dan sebagainya. Petronas is also one of them. Ini penting. Tapi saya bangun untuk menanyakan soalan susulan, dan soalan yang saya tanyakan adalah apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan syarikat-syarikat berkait kerajaan, GLCs, khususnya kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu our, of course, Employees Provident Fund, our Investment Fund di bawah kawalan kerajaan yang bernilai sekitar RM0,5 triliun Malaysia.
up to today dengan 13 juta pencarum mematuhi kaedah syariah. Yang daripada dapatan saya dan saudara Azrul boleh betulkan, setakat ini hanya 30% daripada portfolio aset itu mematuhi syariah, selainnya tidak. Maka dalam bursa saham pula 70% hingga 80% mematuhi syariah. Di parlimen jawapannya 70%. Jadi bila saya tanya, beliau tidak boleh menjawab lagi. Beliau kata berikan masa untuk memberikan jawapan secara bertulis. Itu standard lah jawapan menteri kalau tak ada jawapan ya. Itu kami dah biasa. Hanya ini adalah perkara yang penting kerana pada saya, bila kita mengenal pasti kerajaan bahawa kita mahu develop our economy, especially the Islamic investment, Islamic finance, maka perkara yang terbaik yang kita boleh buat adalah membuktikan pembuktiannya menerusi pelaburan khusus KWSP yang mematuhi kaedah syariah. Dan kalaulah ramai di sini kata ini benda yang merupakan benda yang sangat teoretikal, tak mungkin dapat diguna pakai, saya mahu sebut pada malam ini satu lontaran di mana sebuah badan pelaburan berpangkalan di Australia dinamakan MCCA telah diwujudkan dengan nilaian 200 juta Australian dollars, dibuat di Australia, dan cuba kita bayangkan berapakah peratusan pematuhannya kepada syariah. 100%. Ya, jadi kenapakah negara berpangkalan di Australia ini, mereka yang berpangkalan di Australia, bukan negara di mana Islam adalah agama rasmi, ambil keputusan untuk meneruskan ke pelaburan yang 100% syariah compliant. Alasan dia, we'll mention malam ini sebagai penghabisan the ethical character and financial stability of Islamic financial products. Jadi keutamaan kita apa? Cabaran saya sebagai ucapan perasaan pada malam ini adalah untuk meminta adik-adik teman-teman sekalian supaya membawakan idea baru, ya, menyatakan kekuatan mana-mana dasar sama ada dalam segi ekonomi adalah pelaksanaannya. Dan kalau di Australia boleh mereka mengambil kira the comparative advantage of developing an investment fund, which is 100% syariah compliant, apa alasan kita? Jadi itu yang saya mahu sebutkan. Bila nak masuk ini, jangan campur 50% Islamic, 50% okay lah, ASB. ASB pun ada kontroversinya sendiri kerana sometimes making money out of money. I mean, we have to be serious about this. Jadi kerana itu, pada saya boleh bab teorinya, tapi bab secara praktikal saya minta kita lihat apa yang dilaksanakan di negara luar dan bayangkan kalau Malaysia benar-benar serius untuk memilih satu jurusan Islamic finance in this case, for example, maka kita harus realisasikan secara serius, secara 101%. Sekian daripada saya. Terima kasih di atas ruangan ini. Harap-harap dapat membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Puan Nurul Izzah Anwar atas ucapan perasmian itu tadi. Dengan itu dijemput Puan Hasnita Halim untuk memberikan cenderamata kepada Yang Berhormat Puan Nurul Izzah Anwar. Dipersilakan. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan seterusnya. Kini tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar ceramah daripada Yang Berhormat Encik Azrul Azwar Ahmad Tajuddin dengan topik yang sangat menarik, iaitu etika pelaburan pasaran saham. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang. Pertama sekali, saya bukan yang berhormat. Saya tak pernah bertanding apa-apa pun. Saya tak ada cita-cita politik dan saya bukan yang berhormat. Paling kuat pun yang tak tahu, yang berusaha lah kot. Okey, pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada pengurusi, kepada Megat Sanji yang saya tak ada nama penuh dia, memang saya kenal dia sebagai Megat Sanji, Megat lah kot. Sebab sebenarnya dah lama dah cadang nak buat program ni, tapi finally malam ni kita berjaya melaksanakannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penganjur, terutamanya Fakulti Perniagaan, kena menjemput saya dan juga menjemput YB Nurul Izzah. Dia YB lah, bukan saya. Saya dan YB Nurul Izzah ada kawan lama kami, memang daripada parti yang sama. Okey, sebelum saya memulakan sepatah dua kata saya untuk malam ini, kerana semua orang tahu tak lama lagi pemilihan parti saya dan juga YB Nurul Izzah, saya tak tahu sama ada saya boleh mengutarakan pendapat saya, tapi malam ini saya ingin menyatakan sokongan saya kerana saya memperjuangkan usaha untuk meningkatkan penlibatan wanita dalam politik dan juga dalam penggubalan dasar lebih daripada 30%. Jadi melihatkan dalam terdapat 16 lebih kurang 16 calon untuk Vice President ataupun Naib Presiden, saya ingin menyatakan sokongan saya pada ini kepada 3 calon wanita, iaitu YB Nurul Izzah, YB Elizabeth Wong dan juga YB Fuizah Saleh. Terima kasih. Okey, baik, saya tak nak membuang masa lagi, saya terus masuk kepada sepatah dua kata saya. Okey, boleh tolong tekan. Okey. Terus lagi, tekan lagi. Okey, saya minta maaf sebab saya memang biasa menulis dalam bahasa Inggeris. Jadi saya punya presentation ni pun saya tulis dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan cuba terjemahkan kepada bahasa Malaysia. Saya rasa bahasa Malaysia saya sekarang dah semakin baik, saya rasa. Betul tak YB Nurul Izzah? Kan? Okey. Pertama sekali saya nak beri sedikit mengenai investing 101 ni. Semua pelajar di sini adalah pelajar daripada Fakulti Perniagaan, Fakulti Ekonomi semua. Jadi ada latar belakang mengenai apa yang kita akan bincangkan malam ni kot, ya? InsyaAllah. Okey. Semua tahu tentang asset class ataupun bahasa Malaysia class asset. Ia adalah satu grup securities ataupun option pelaburan yang ada karakteristik yang hampir sama, yang behave pun hampir sama, dan akan memberi respon yang hampir sama kepada market conditions, dan juga tertakluk kepada almost the same rules and regulations. Okey, sebenarnya terdapat dua jenis dua kumpulan kelas aset ni. Satu yang saya namakan sebagai kelas aset tradisional. Dalam tu ada cash and cash equivalents, deposits di bank, ya. Dan juga some of money market instruments pun boleh digolongkan sebagai cash and cash equivalents. Real estate ataupun hartanah, komoditi, pasaran kewangan dan pasaran kapital. Saya lupa perkataannya. Pasaran modal. Terima kasih. Okey. Dan yang kedua adalah kelas aset alternatif. Dalam ni kita namakan dia alternatif sebab dia tak sama macam tradisional tadi. Currencies adalah salah satu daripada aset kelas ini. Hedge funds, private equity, venture capital, insurance, takaful products dan juga collectibles. Okey. Saya rasa saya tak perlu cakap panjang lebar tentang asset allocation ataupun portfolio diversification ni. Saya semua orang tahu. Saya akan
bagi sebenarnya slide ni nanti, ya, jadi semua orang boleh rujuk kepada slide saya ni nanti. Okay, next. Okay, ni saya letak dalam apa table macam ni, so jadi nampak dengan lebih jelas apa yang masuk di bawah komoditi, apa yang masuk di bawah cash equivalence, capital unrealized, real estate dan juga operating asset. Semua ada di sini. Tak misalnya lah. Apa benar dia? Okay. Kalau ada apa-apa yang tak berapa faham daripada slide ni, boleh tanya sekarang pun boleh, ataupun nak tunggu nanti sekejap lagi, mana-mana pun boleh. Okay, next. Dan apabila kita membuat pelaburan, kita tahu setiap pelaburan dia ada, kita kena take into account risk and rewards, ataupun risiko dan pulangan bagi pelaburan itu. Okey. Jadi okey, saya nyatakan sedikit di sini untuk cash and cash equivalence. Ia adalah satu pelaburan yang berisiko rendah, akan tetapi pulangan pun rendah. Ya. Untuk fixed income instruments seperti bond, dia punya risiko tu lebih rendah daripada untuk stocks, akan tetapi dia tinggi sedikit daripada untuk cash, tapi pulangan dia lebih rendah daripada untuk stocks, dan tapi lebih tinggi sedikit daripada untuk cash. Seterusnya real estate ataupun hartanah, risiko dia lebih tinggi daripada bonds. Tengok daripada graf ni nampak tinggi sedikit daripada bonds dan juga cash, tapi lebih rendah daripada untuk equity ataupun stocks. Reward ataupun pulangan dia pun lebih tinggi daripada untuk bond dan juga cash, tapi lebih rendah daripada untuk stocks. Kemudian equity adalah kita punya fokus untuk malam ni, ya. Secara keseluruhan, equity ni risiko dia lebih tinggi daripada bond, daripada property, daripada cash. Akan tetapi pulangan dia pun lebih tinggi daripada untuk bond, untuk cash dan juga property. Dan yang terakhir, komoditi, secara dasarnya risiko dia lebih rendah daripada equity, tapi lebih tinggi daripada property, bond dan juga cash. Akan tetapi trend pulangan dia agak tidak konsisten, ya. Dia punya volatility pun lebih daripada kelas aset lain, walaupun komoditis ni boleh digunakan untuk diversify portfolio kita, diversify selain perkataan bahasa Malaysia, tak apa. Okay, next. Okay, now sekarang saya nak masuk terus kenapa saya lebih cenderung untuk menggalakkan pelaburan langsung dalam pasaran saham. Ya, okey. Sebagaimana yang kita tahu dan telah dibuktikan oleh kajian empirikal, ya, stock market ni memang memberi pulangan yang terbaik, khususnya untuk jangka panjang, ya. Dan ini bermakna dia memberi kita peluang untuk memaksimumkan pulangan kita, investment goals kita ataupun objektif pelaburan kita. Dan juga dalam jangka masa panjang, pelaburan dalam pasaran saham boleh dibandingkan dengan kelas aset yang lain. Okay. Jika dibandingkan dengan unit trust ataupun mutual funds, kita tahu unit trust ataupun mutual funds ni semua tahu kan, amanah saham ni kita kena bayar management fees kepada portfolio managers. Jadi kita kena bayar. Sometimes dia boleh jadi agak tinggi juga, hingga ke 5% daripada pulangan, agak tinggi, ya. So kena ingat, walhal kalau pelaburan secara langsung dalam pasar saham, commission dan juga clearing fees dan juga lain-lain tu sangat rendah, ya. Dan dengan pelaburan secara langsung dalam pasar saham, kita ada kontrol atas pelaburan kita. Kalau unit trust ni, portfolio managers yang kontrol, dia decide, dia yang putuskan stocks mana dia nak beli, ataupun bond mana dia nak beli, kelas aset mana dia nak beli.
Akan tetapi kalau kita buat pelaburan secara langsung dalam pasar saham, kita yang mengambil keputusan mana stok kita nak beli. Ikut suka kita, ikut kita punya investment goals, ikut kita punya risk and reward profile. Dan kemudiannya real estate ataupun hartanah. Okey. Saya tahu ramai orang memang cakap hartanah adalah salah satu jenis pelaburan yang baik, dia boleh memberi pulangan yang baik dan sebagainya, tapi saya agak kurang berminat sedikit dengan pelaburan dalam hartanah. Kerana apa? Kerana areas to entry untuk membuat pelaburan dalam hartanah ini agak tinggi. Antaranya legal fees, dia boleh menjangkau hingga beribu-ribu ringgit, ya. Lepas tu kita memerlukan capital outlay yang sangat tinggi, kan. Rumah sekarang pun yang biasa-biasa pun dah hampir menjangkau setengah juta, kan. Jadi capital outlay yang sangat tinggi. Dan kita memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai industri hartanah ni. Okey. Dan yang lain lagi adalah risiko pecahnya gelembung hartanah, ya. Dan lagi satu adalah low liquidity. Okey. Faham kan bila saya cakap tentang low liquidity ni adalah okey. Jika kita perlukan wang tunai, kita boleh liquidate kita punya assets. Kalau dengan stock market kita boleh jual di pasaran saham dan kita boleh terus dapat cash ni. Walau bagaimanapun untuk pelaburan di pasaran hartanah ni bukan semudah itu. Jadi liquidity dia sangat rendah jika dibandingkan dengan pasaran saham. Okey. Dan lagi satu, ini yang saya sebutkan di sini. Kita tahu memang sejak akhir ni memang ramai orang buat flipping. Pernah dengar kan flipping dalam pasaran hartanah, kan, flipping. Dia beli rumah ke tak kira commercial property ke apa ke, dalam masa 2-3 tahun dia flip, dia jual, dan sebab dia tahu dalam masa 2-3 tahun harga tu akan meningkat, tak tahu 20 atau 30%. Okey, dengan membuat begitu, itu sebenarnya adalah satu unsur spekulasi bagi saya, dan itu menafikan hak kepada orang biasa seperti kita untuk membeli rumah untuk tempat kita berlindung, sebab harga rumah dah makin naik. Jadi sebab itu saya tak berapa berkenal lah dengan pelaburan di pasar hartanah. Sebab itu saya sosialis sikit lah, saya apa dia? Okey. Dan yang terakhir, kalau dibandingkan dengan pasaran dengan pelaburan di pasaran bond, bond ini dia vulnerable kepada kenaikan inflasi dan juga kenaikan interest rate, kenaikan interest rate, kadar faedah. Baik, next. Okey, dari mana kita boleh dapatkan dari mana kita boleh dapatkan saham ni? Ada beberapa avenue kita boleh dapatkan saham. Yang pertama, dengan membeli di pasaran terbuka, ya, open market purchases. Yang kedua, melalui IPO, Initial Public Offerings. Pernah dengar kan IPO, kan? Tahun ni saya dengar ada beberapa IPO yang menarik nak muncul. Yang pertama, Boston Plantation, saya rasa worth buying. Yang kedua, 1MDB, don't buy, sebab itu satu stok yang highly leverage dan sangat dubious transaction dia, so jangan beli. Dan lagi satu adalah MMC, power generation, kan, dia akan disenaraikan semula, kan dulu dinyah senaraikan, dia akan disenaraikan semula. Jadi bagi saya tahun ni, yang dua yang saya tahulah setakat ni yang menarik adalah Boston Plantation dan juga MMC. Kalau siapa ada duit lebih tu, bolehlah subscribe untuk beli IPO tu. Saya tak tahu bila, somewhere this quarter, next quarter.
Okey. Apabila kita cakap pasal IPO ni, sebenarnya ada dua kaedah untuk kita dapatkan saham melalui IPO. Yang pertama adalah balloting. Balloting faham? Bila kita subscribe, okey, dan apabila bilangan subscribers saham tu lebih daripada saham yang ditawarkan kepada awam, dia kena melalui proses balloting sebab nak bagi semua orang dapat merasa sikit-sikit kan. So jadi chances ataupun peluang untuk kita dapat IPO melalui balloting ni agak rendah. Akan tetapi kita ada lagi satu avenue ni yang dinamakan application for the Bumiputera Education for MITI. Ini khas untuk Bumiputera lah. Dalam bawah MITI ni memang ada satu, apabila ada IPO je, apabila ada tawaran IPO bahasa Malaysia, tak apalah, IPO lah. Bila ada IPO je, memang ada memang allocation bawah MITI yang hanya diberi kepada Bumiputera. Bagaimana yang boleh saya beritahu, memang saya selalunya beli daripada dua-dua lah, dengan MITI ataupun balloting. Balloting tu tapi chances untuk dapat tu agak rendah. Tapi kalau dengan MITI ni memang kita akan dapat. Jadi Bumiputera yang ada ni, sebab kita ada peluang ni, ambillah peluang ni untuk kita meningkatkan capital, ya. Okey. Kemudian lagi satu avenue adalah private placement. Private placement ni selalunya hanya ditawarkan kepada selected number of investors seperti high net worth individuals, banks, insurance companies, pension funds, fund management companies. Ini kita dapatlah. Melainkan kalau kita high net worth individuals, tak ada kot kat sini kan, high net worth individuals. Okey. Dan berikutnya adalah ESOS, ya. ESOS ni adalah salah satu bentuk reward yang diberi oleh syarikat kepada oleh majikan kepada employees, di mana employees boleh exercise ESOS ni during a certain period of time. Saya ingat semasa saya dulu bekerja dengan MIDF, saya pernah dapat ESOS MIDF ni pada harga RM1, walhal, ya, walhal harga pasar saham pada masa itu adalah sikit 80 sen. Saya exercise dan saya jual pada sikit 80 sen. Saya sudah untung 80 sen. Nampak? Menariknya. Okey. Okey, dan lagi satu yang terakhir adalah transfer of shares, yang kita transfer share itu kepada next of kin, seperti transfer daripada ibu bapa kepada anak-anak, transfer daripada nenek dan datuk kepada cucu, transfer daripada suami kepada isteri, dan juga daripada abang kepada adik sebagai contoh, ataupun daripada kakak kepada adik. Okey, ini ada antara beberapa avenue yang kita boleh dapatkan share ni, ya. Okey, next. Ini saya just to give a flavor of stock market performance worldwide. Ini KLCI, itu Dow Jones. Ini daripada 2001, tak nampak kot. 2001. Sejak daripada 2009 ni nampak dia memang naik. Dow Jones, ini FTSE 100, dan itu CAC 40 ni French stock market. Saya study di France, saya letak juga. Okay, baik. Next. Okay, terus kepada Bursa Malaysia. Okey. Nama penuh dia adalah FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index, ataupun nama pendek dia FBM KLCI. Ia adalah Capitalization Weighted Stock Market Index. Base value dia 100 pada 2 Januari 1977. Dia hanya ada dalam KLCI ni hanya ada 30 syarikat saja, bukan 100, bukan beribu, hanya ada 30 yang terpilih, ya. Dan ini ada dua eligibility requirements untuk melayakkan diri untuk masuk dalam KLCI ni. Dia ada dua, satu free float, minimum free float, satu syarikat yang tersenarai itu mestilah paling kurang 15%, dan liquidity.
iaitu paling kurang 10% yang daripada yang free float itu didagangkan selama 12 bulan sebelum review of index. Ya, okay, next. Dan okay, di Bursa Malaysia sekarang ada 814 syarikat yang tersenarai di main market dan 109 yang tersenarai di ACE market. Sebenarnya okay, dalam ni syarikat yang patuh syariah ada lebih kurang sebenarnya 88% sebenarnya. Dia tak tahu. Maafkanlah dia. Walaupun CGPA dia berapa? 3.75 kan cakap. Okey. Okey, dan sebenarnya ada beberapa lagi indeks lain selain daripada FTSE KLCI ni. Saya tak sebutlah, ada di sini semua. Top 100 index, dan ni ada top 100. Dan ini adalah antara 30 yang saya sebutkan tadi dalam KLCI. Paling tinggi sekali RHB Capital dan seterusnya. Nampak? Ada 30 kan? Jangan risau, nanti dapat slide ni. Jangan risau. Okay, next. Okay. Okay, apa yang kita perlukan untuk buka, okay, untuk membolehkan kita trade di Bursa Malaysia, kita perlu buka 2 akaun. Satu CDS account dan satu lagi trading account. Satu lagi trading account. Okey, untuk buka CDS account, ini antara benda-benda yang kita perlukan. Of course, kita perlukan remiser yang bagus. Kan apa itu remiser kan? Remiser yang bagus kita perlu fotokopi IC semua tu. Okey. Dan kemudian ini adalah antara apa yang kita perlukan untuk buka trading account. Jadi sebelum kita boleh trade di bursa saham, kita perlu buka kedua-dua akaun ini dengan remiser dan juga broker pilihan kita. Ada banyak broker, so pilihlah. Okey, kalau nak information yang lebih lanjut, boleh buka, boleh layari website yang saya letak di sini ni, ada 3 ni. Ya. Okey, next. Tadi saya sebut mengenai commission fees dan juga charges untuk pelaburan saham. Sebenarnya ada 3. Satu adalah commission ataupun brokerage fee, satu lagi clearance fee, dan yang terakhir adalah stamp duty. Tak banyak kalau bandingkan dengan management fees untuk unit trust. Nampak? Kalau lebih daripada RM100,000, 0.6% saja, dan kurang daripada lebih daripada RM100,000, 0.3%, ya, dan juga levy ni pun tak banyak. Okey. Terima kasih YB. Dan okey, Bursa Malaysia ni, next. Okey, Bursa Malaysia beroperasi daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, kecuali hari cuti awal, di antara 9 hingga 12.30 sesi pertama, dan di antara 2.30 petang hingga 5 petang sesi yang kedua dalam satu hari, ya. Okey. Saya rasa semua orang tahu minimum unit minimum untuk dagangkan saham ni adalah 100 unit. Walaupun satu board lot ada 1000 unit. Biasanya kita trade satu board lot lah yang ada 1000 unit, bukan 100 unit. Walaupun 100 unit kita boleh dagangkan, ya. Okey, ini yang menarik. Sekarang nak masuk yang something yang menarik. Saya nak terangkan sedikit tentang T+3 period, tempoh T+3 ni. Okey, sebarang pembelian share di Bursa Malaysia perlu diselesaikan 3 hari selepas, paling lambat, ya. Okey, di mana T itu adalah tarikh pembelian dan T+3 adalah settlement date. Jadi maknanya contoh, ni saya bagi contoh Megat Sanji lagi kat sini, ya. Dia kat mana? Okay, bagi contoh ni, Megat dia beli 10 board lot, maknanya 10,000 unit saham Water SPV. Water SPV ni belum ada lagi, tapi akan disenaraikan apabila selesai proses penstrukturan semula industri air Selangor. Ni akan
ini akan disenaraikan dan akan diberi saham percuma kepada rakyat Selangor. Ini sebab tu saya letak. Okay. Katakanlah Megat beli pada harga RM1 ya, pada hari Isnin. Okay. Jadi gross contract value dia adalah RM10,000, betul? Sebelum campur commission dengan levy sebutkan tadi. Okay. Dan itu perlu diselesaikan selewat-lewatnya pada hari Khamis. Okey. Dan menjelang hari Jumaat, kalau Megat gagal untuk menjelaskan pembelian water SPV, share water SPV itu, share dia, saham dia akan di force sell, akan di force sell lah, akan dipaksa jual, akan dipaksa jual oleh broker, ya. Okey. Dan T+3 period ini adalah juga dirujuk sebagai kontra period, di mana Megat boleh buat kontra trading. Okey, saya akan explain apa itu kontra trading. Okey. Jika harga water SPV ini, harga saham water SPV ini naik sehingga RM1.50. Tadi dia beli RM1 kan? Ingat ya? Okey. Dan dalam still lagi dalam tempoh kontra period ini, sebagai contoh, kita katalah dia naik pada harga RM1.50 pada hari Khamis. Dia kena selesaikan pada hari Khamis kan? Hari takhir kena selesaikan. Dan tiba-tiba Megat kata dia tak nak beli, dia tak nak settle. Dia kata dia nak jual sebab dia dapat untung RM1.50 kan, dia beli RM1. Okey. Maka dengan berbuat demikian, dengan menjual saham itu pada hari Khamis pada harga RM1.50, dia telah membuat untung kasar sebanyak RM5,000 tanpa perlu membayar satu sen pun. Menarik tak? Ini saya selalu buat. Okey. Walau bagaimanapun ada risiko dia, kita kena ingat, jika harga saham ini jatuh kepada 80 sen pada hari Khamis, hari terakhir, dia kena selesaikan kan? Betul? Dan dia belum selesaikan lagi pada hari Khamis, pada hari Jumaat, dan pada hari itu, pada hari tersebut, dia kena saham dia akan dipaksa jual oleh broker dan dia terpaksa membayar kerugian kasar bernilai RM2,000. Nampak? So dia ada risiko dia. Tapi best lah, kita boleh agak lah, bila agak-agak lah. Selalunya kalau kita dengar ada rumours ke apa tu, boleh agak lah dalam masa 3 hari tu mesti kita boleh dapat buat untung sikit. Buat untung 20 sen pun jadi, cukup lah jual kan? Seronok kan dapat buat untung atas angin kan? Itu memang lah untung atas angin sikit. Okey, disebabkan oleh karakteristik kontra trading ini, sesetengah pihak memang kata ini adalah macam akin dengan spekulasi, ataupun ada setengah pihak kata macam gambling, ya. Tak tahulah, sebab saya buat je. Tak tahulah kalau orang kata spekulasi ataupun gambling, tapi saya buat je sebab saya rasa lagi teruk kalau spekulasi di pasaran hartanah, sebab kita menidakkan hak orang untuk beli rumah, untuk dapat shelter. Baik saya buat pelaburan di sini dan saya dapat untung kontra di sini, dan saya tidak menidakkan hak sesiapa. Betul kan? Ya. Okey. Sebenarnya sesetengah brokers ataupun investment banks ni membenarkan trading limit ni sehingga 4 kali daripada funds yang siapa-siapa masukkan ke dalam trading account dia. Okay, bagi contoh, katalah Megat lagi, sebagai contoh Megat lagi lah, deposit RM10,000 dalam trading account dia. Okay, disebabkan oleh tadi saya cakap setengah sebilangan broker ni akan membenarkan dia trade sehingga 4 kali lebih daripada nilai yang dia depositkan dalam trading account. Jadi dia boleh beli saham sehingga mencapai nilai RM40,000 walaupun dia ada dalam trading account RM10,000. Itu adalah antara flexibility yang
sebilangan brokers bagi kepada investors. Okey, jadi kita disebabkan oleh flexibility ini, saya rasa kalau bila kita ada flexibility ini, kita patut ambil peluang untuk beli hingga sampai RM40,000 lah. Beberapa bentuk analisa, satu yang kita namakan sebagai fundamental analysis, dan kemudian ada satu dinamakan sebagai technical analysis. Saya rasa saya tak perlu sangat cakap next. Saya tak perlu huraikan dengan panjang lebar. Dalam kelas aset equity ni kita boleh bandingkan antara growth stocks, value stocks dan juga dividend stocks. Maknanya kalau kita beli growth stocks tu, maknanya kita beli stocks yang kita tahu dia ada upside potential yang tinggi untuk buat earnings. Sebab kita tahu kan, stocks ni, stock market performance ni dia berkait rapat dengan future earnings of that company. So jadi kalau sesebuah syarikat itu dijangkakan membuat keuntungan dia meningkat, sebagai contoh tak tahu 20% ke, jadi harga saham itu akan naik in anticipation kenaikan keuntungan dia dalam masa 6 bulan atau 12 bulan di hadapan. Dividend stocks ni adalah stocks ataupun company yang sentiasa memberi pulangan dalam bentuk dividen yang tinggi. Contoh saya boleh bagi adalah Maxis. Maxis adalah antara stocks yang bagi pulangan dividen yang tinggi. Maxis ni syariah compliant lah. Yang bukan syariah compliant yang bagi dividen yang tinggi adalah BAT. BAT sangat tinggi, British American Tobacco, tinggi. Tapi tak mau kan sebab tak syariah compliant, walaupun saya tak kisah pun. Okey, lagi satu perbandingan di antara stocks di pasaran developed markets, stocks di emerging markets, dan juga perbandingan dari segi market capitalization stocks tersebut. Itu yang kita selalu dengar, large cap stocks, mid cap stocks, small cap stocks dan juga micro cap stocks. Ada beberapa approach semasa kita buat analisa sebelum membeli saham ni. Satu kita panggil top down approach dan kemudian bottom up approach. Saya selalu gunakan top down approach daripada atas turun ke bawah. Saya tengok, mula-mula saya tengok ekonomi in general, adakah masa itu sesuai untuk beli saham, dan kemudian saya akan drill down masuk kepada industri yang sesuai untuk keadaan ekonomi semasa itu, dan kemudian barulah saya tengok apakah syarikat yang ada potensi untuk outperform syarikat lain dalam industri itu. Saya selalu buat top down approach. Saya tak suka buat bottom up approach. Tapi ada setengah portfolio managers memang buat bottom up approach, tapi bottom up approach tak popular. Okay. Dan okay. Kemudian adalah technical analysis ataupun analisa teknikal. Analisa teknikal ni banyak guna charts. Dia tak tengok fundamental, berbeza dengan fundamental analysis yang saya sebutkan tadi. Dia tak tengok fundamental, dia tak tengok kedudukan kewangan syarikat, dia tak tengok keadaan ekonomi semasa, dia tak tengok keteguhan industri, sesebuah industri, dia tak tengok. Dia hanya tengok trend di masa lalu bagi harga saham sesebuah syarikat yang tersenarai di pasaran saham. Itu dia punya fokus analisa, dan dari situ dia akan fokus, dia akan buat anjuran ke manakah direction dalam masa 6 bulan ataupun dalam masa setahun,
direction harga saham sesebuah syarikat. Ya, okey. Sebenarnya ada beberapa teknik untuk stock trading ni. Ada yang dinamakan, yang pertama dinamakan sebagai profit limit order. Okey, profit limit order ni sebagai contoh, katalah saya beli stok A dan saya kata saya akan jual, tak kira lah, walaupun dia ada potensi nak naik lagi, saya akan jual apabila keuntungan saya mencecah 10% daripada harga belian saya. Jadi saya akan jual. Saya limitkan saya punya profit kepada 10%. Itu profit limit order. Ada juga teknik yang orang buat macam tu. Lagi satu ada tekniknya adalah stop loss order. Dia akan jual sama juga. Dia akan jual apabila saham tu jatuh hingga 10% daripada harga dia beli. Walaupun sebenarnya kalau dia tunggu sikit, ada kemungkinan harga saham itu akan naik. Tapi disebabkan dia disiplin dengan teknik ni, dia akan jual. Tak kira so long as it reaches 10% loss, dia akan jual. Ya. Dan yang terakhir adalah target price. Target price ni ialah kita selalunya kita akan sama ada kita buat analisa kita sendiri dan kita, buat valuation kita sendiri untuk bagi target price kepada satu saham. Katalah saya beli saham A ni dan saya target dalam masa 12 bulan dia akan meningkat 50%. Itulah target price saya. Saya takkan jual selagi dia tak capai 50%. Itu target price ya. Okey. Dan yang terakhir, sebenarnya kita boleh gabungkan, kita boleh guna satu ataupun gabungkan mana-mana teknik yang saya sebutkan tadi. Ya. Dan sebenarnya teknik-teknik yang saya sebutkan tadi ataupun strategi yang saya sebutkan tadi boleh membantu kita untuk memutuskan stok mana kita nak beli dalam industri ataupun sektor mana, bergantung kepada keadaan pasaran semasa dan juga economic condition semasa. Okey. Dan juga sebenarnya technical analysis ni boleh membantu kita banyak untuk menentukan entry dan exit points, bila kita perlu jual, bila kita perlu beli atau bila kita perlu hold stocks tu selama mana. Okey, jadi setakat ini saja sedikit taklimat saya mengenai pelaburan pasar saham, dan saya buka kepada sebarang soalan yang berkaitan, sama ada berkaitan dengan pasaran saham ataupun berkaitan dengan ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih. Soalan? Guide. Ya? Yang kontrak basic tadi tu, Ya. dia sama macam short selling term. Short selling tak sama. Tak sama, bukan. Dia kontrak dua benda Dua benda yang berlainan. Dia macam ni. Short selling tu macam ni. Macam ni saya bagi contoh. Kita jual share yang kita belum ada, itu short selling. Memang boleh buat. Kita dinamakan sebagai regulated short selling. Memang ada dalam di bursa saham, di bursa Malaysia memang ada regulated short selling. Kita jual hari ini saham A, tapi kita tak ada lagi. Sepatutnya sebelum kita jual kita mesti beli dulu kan? Tak. Dia jual dulu. Itu 3 hari kemudian ataupun 3 hari kemudian lah, selalunya 3 hari kemudian baru dia beli. Biasanya kita buat short selling ini bila kita tahu bahawa saham itu akan jatuh dalam masa yang terdekat. Sebab tu kita buat short selling. Kita jual dulu. Hari ni, katalah hari ni kita jual harga dia RM1. Kita tahu dalam masa 3 hari dia akan jatuh kepada 50 sen. Jadi apabila kita beli
dalam masa 3 hari kita beli murah. So kita dapat untung kat situ. Itu short selling, tak sama dengan kontra. Suggestion bagi student macam kami yang tak punya capital yang besar untuk melabur dan nak memastikan pelaburan yang kita buat tu tepat dan efisien. Macam mana? Kita senang cerita nak buat duit lah. Saya boleh kongsi sedikit pengalaman saya. Saya dulu masa saya belajar dulu, masa saya umur 21 tahun, saya start buat pelaburan di pasaran saham masa saya belajar di Perancis dulu. Saya dengan beberapa rakan saya, budak-budak French lah, kami tubuhkan stock market investment club. Jadi kami pool duit. Masa tu masih guna French franc, belum ada euro lagi. Kami pool dalam 5,000 franc seorang kot. Kami ada dalam 30 orang. Jadi kami beli, saya ingat masa tu kami beli Carrefour listed di CAC 40 tu yang di pasaran saham Perancis, dan juga BNP Paribas. Pernah dengar kan BNP Paribas? BNP Paribas ni bank lah, antara bank yang paling teguh di Perancis lah. Saya ingat, dan kami buat sebenarnya kami beli itu sebab satu sebab kena buat projek, dan juga untuk dapat exposure lah, stock trading ni. Dan sebab projek tu memang perlu, sebab kami sebab masa tu saya buat saya kena buat dalam pelaburan ni kan kita ada evaluation techniques, jadi kami kena kumpulkan harga saham selama berapa tahun, 5 tahun untuk buat extrapolation dan juga forecast itu. Dan sekaligus kami belajar macam mana nak buat stock trading, dan banyak juga saya buat untung selepas tu, sehingga kan lepas saya belajar, saya balik Malaysia, saya boleh beli kereta cash. Tapi kereta kecil je lah, tapi bangga lah kan, balik belum start kerja dah beli kereta cash. Jadi saya rasa untuk permulaan awal boleh dapatkan beberapa rakan yang kita percayai untuk tubuhkan stock market investment club ni, dan kita boleh start, kena buka tadi CDS account dengan trading account. Baik kita guna satu nama individual, sebab fees untuk retail investors ni lagi rendah kalau kita macam buka company ke. Jadi guna nama seorang yang kita percayai lah kan. Jadi dia lari pula susah lah. Dan ya, kita start ni, kita cari seorang remiser ataupun broker yang baik, dan saya boleh bantu. Apabila saya beli, saya boleh bagi recommendation juga. Itu yang kita boleh buat. Ya? Boleh tunjuk pada saya. Emas ni dia macam kurang regulated dekat Malaysia. Sedangkan dengan pasaran saham ni dia lebih regulated, dan risiko untuk kena tipu ataupun yang lebih kurang macam tu lebih rendah dengan pasaran saham daripada gold. Kalau saya takkan buat satu pelaburan dalam sesuatu yang saya tak ada pengetahuan. Jadi lebih kurang risiko dengan pasaran saham ataupun unit trust daripada gold. Kontrak period applies, tapi yang bestnya dengan online trading ni, tadi yang saya sebutkan tadi, brokerage fees apa semua tu kan, dia lagi rendah. Brokerage fees kalau online trading lagi rendah. Kalau guna remiser dia tinggi sikit.
So lagi menguntungkanlah kalau online trading. Tapi saya lebih suka dengan Remizer sebab Remizer kan kadang-kadang dia ada tips kan. Seronok lah kalau ada Remizer, nanti dia ada tips, dia ada dengar rumours ke apa-apa ke. Rumours ni important juga tau untuk pasaran saham ni. Walaupun orang kata jangan dengar kabar angin kan, tapi sebenarnya kat Malaysia ni pernah dengar kan? Pernah dengar orang cakap buy on rumours, sell on facts. Pernah dengar tak? Kita beli bila dengar rumours, bila facts tu dah keluar, kita jual. Itu yang berlaku kat Malaysia. So buatlah macam tu. Pasaran saham lah. Berkaitan isu semasa, baru-baru ni Perdana Menteri kata defisit fiskal, hutang dan hutang negara, dia kata sebenarnya tak membawa apa-apa masalah. Dan kita lihat dari aspek ekonomi pun, kalau tengok negara maju, contohnya Jepun, negara Eropah sendiri pun mempunyai defisit fiskal yang tinggi lah. Jepun hampir 200%. Saya nak tanya apa pandangan Institut Rakyat lah mengenai defisit fiskal, atau adakah defisit fiskal ni bahaya jika hanya melibatkan mata wang USD saja? Mana hutang negara ni bahaya jika melibatkan mana pinjaman daripada dalam mata wang USD lah. Mula-mula kita kena distinguish between fiscal deficit dan juga public debt. Ini dua benda yang berbeza ya. Fiscal deficit kalau berterusan dia akan tingkatkan public debt. Okey. Kita tahu untuk Kesatuan Eropah di EU dia ada Stability Pact. Pernah dengar kan Stability Pact? Untuk sebuah negara melayakkan diri untuk jadi ahli Kesatuan Eropah, dia kena dia punya defisit fiskal dia kena kurang daripada 3% daripada KDNK, dan juga public debt to GDP ratio dia kena kurang daripada 60%, ya. So ini memang sebenarnya memberi indikasi inilah benchmark yang kita perlu jadikan macam benchmark lah, benchmark of good governance kan. Okey, di mana Malaysia berada sekarang? Okey, untuk 2013 fiscal deficit to GDP ratio adalah pada kadar 3.9%. Jauh tak daripada 3% yang untuk EU tu. EU 3% kan, still jauh. Dan okey, untuk public debt to GDP ratio Malaysia sekarang adalah pada paras 54.8%. Okey, walaupun lebih rendah daripada 60% yang disebut untuk melayakkan diri menjadi ahli Kesatuan Eropah, kita kena ingat Malaysia telah tetapkan sendiri 55% sebagai limit, dan kalau lebih dari 5% tu itu salah satu alarming signal untuk Malaysia lah. Dan sekarang adalah pada paras 54.8%. Jauh ke dekat dengan 50%? Dekat kan? Dan seperti yang YB Nurziah tadi cakap, sebenarnya semenjak tahun 2009, semenjak Datuk Seri Najib mengambil alih tampuk pemerintahan sebagai Perdana Menteri, kita telah lihat supplementary bills every year paling kurang 2 kali. Oh, saya tak cakap. Okey, paling kurang 2 kali. Jadi dengan supplementary bills sebanyak 2 kali paling kurang untuk setiap bajet dia kan, memang agak sukar. Memang sukar untuk kita menurunkan defisit fiskal ni. Sebenarnya defisit fiskal ni telah berlanjutkan semenjak tahun 1998 lagi. Dan yang tertinggi tak silap saya pada tahun 2000 berapa sampai 7%. Saya tak ingat dah. Saya 2009 kot. Sekarang kita dapat turun sikit dan kita kena ingat kita ada medium term target menjelang 2015. Fiscal deficit to GDP ratio kita perlu paling tinggi pada paras 3%, dan sekarang 2014 pada paras 3.9%. Agaknya boleh tak kita turun ke paras 3% menjelang 2015? Agak-agaknya.
Tak kan? So, okey. Masalah dia apa? Kalau kita gagal, sebab kita yang sendiri tetapkan target tu, kita tetapkan sendiri ya. Apabila kita gagal, global rating agencies akan, dia memang pantau semua benda ni, fiscal health of the government, external health, semua dia tengok. Dan apabila dia nampak kita gagal capai apa yang kita target sendiri, ia akan ada implikasi kepada sovereign ratings kita. Ia mungkin ada apabila kita gagal capai target kita. Jadi kalau kita nak kata tak ada apa-apa masalah untuk Malaysia, saya tak tahu sama ada nak gelak atau nak nangis. Itulah. Public debt dia hampir 200% daripada KDNK kan, dan dia dapat global rating pun teruk juga yang saya tahu. Tapi ekonomi dia masih, pada saya yang saya nampak lah, masih okey, tak ada masalah. Okay. Adakah dia berkaitan dengan sebenarnya dia ada beberapa benda yang kita perlu terangkan dengan lebih lanjut. Okey, kita tahu Jepun adalah negara ekonomi ketiga terbesar di dunia kan, selepas Amerika Syarikat dan juga Jepun. Dan dia sebenarnya ada banyak banyak reserves. Dia sebenarnya banyak sendiri diberitahu oleh seorang ekonomis daripada Bank of Japan. Dia kata sebenarnya banyak. So untuk itu dia tak ada masalah. Tapi dan juga dia adalah antara ekonomi terbesar di dunia. Akan tetapi Malaysia bukan antara ekonomi terbesar di dunia. Dan kita Malaysia adalah negara yang sangat bergantung kepada keteguhan pasaran luar dan juga ekonomi luar. Dan benda-benda yang macam ni menunjukkan macam incompetence ataupun kegagalan pentadbiran kita untuk mencapai target yang kita sendiri tetapkan, dan ini akan menjadi masalah untuk Malaysia. Dia ada kaitan dengan teori Keynes. Kenal ekonomi ada teori Keynesnya. Mana kerajaan belanja lebih pun sebenarnya tak datang masalah. Kita daripada side Keynesian lah. Dari segi pertumbuhan KDNK memang tak ada masalah. Memang kita tahu kan dalam KDNK dia dalam GDP dia ada perbelanjaan awam, dia ada perbelanjaan swasta, dia ada pelaburan awam, pelaburan swasta, dan dia ada exports dan juga imports. Ni on the demand side of the GDP kan. Jadi kalau kita naikkan satu komponen, sebagai contoh perbelanjaan awam, hence kenaikan fiskal defisit, dia akan menaikkan GDP. Tetapi adakah ini model yang baik, yang lestari, sustainable untuk masa depan? Ini yang saya namakan sebagai borrowed growth model. Ini salah satu model yang tak sustainable untuk jangka masa panjang. Kita perlu kembalikan kekuatan pihak swasta, sama ada pelaburan swasta ataupun perbelanjaan swasta, terutamanya pelaburan swasta. Kalau mesti tak ingat juga, pada sepanjang tahun 1990-an dulu, pelaburan swasta mewakili lebih daripada 30% daripada GDP, daripada KDNK Malaysia. Sekarang pada kadar berapa? Agak-agak pelaburan swasta tak, tersangat lemah, hanya pada kadar 10 hingga 11%. Itu nampak kelemahan kita, sebab pelaburan swasta lemah. Kenapa pelaburan swasta lemah? Ada berbagai sebab lah. Maybe sebab mereka nampak environment tak kondusif untuk mereka melabur dengan lebih giat lagi. Tapi itu yang kita perlu usahakan, mengembalikan kekuatan pelaburan swasta supaya
beban ke atas kerajaan untuk stimulate ekonomi itu berkurangan. Apakah ciri-ciri yang perlu ada sebagai mana Encik Azrul investor yang berjaya? Apa yang perlu ada ciri-ciri? Student? Semua di sini belajar kewangan dengan ekonomi kan. Jadi saya rasa kalau ada pengetahuan tu sedikit boleh banyak membantu dan juga banyak membaca especially reports yang ditulis oleh para analisa ataupun pakar ekonomi. Kita kena banyak membaca. Itu memang akan banyak membantu dalam pelaburan yang kita buat. Saya misalan sebagai pemilik stockholder bagi emas. Misalan lah. Sebab tadi kata tak berapa risiko seperti mana emas tak regulate emas tadi kan. Kata lebih selamat lah, lebih kurang berisiko berbanding dengan yang lain. Tapi soalnya apabila berlaku kurang risiko emas. Gold. So macam katalah saya sebagai investor tak kisahlah, tapi orang kata katastrof, benda-benda buruk nak berlaku kan, benda disaster nak berlaku, tak ke bagi kerugian yang besar turun 20% kan kalau kata MAS sekarang, betul tak? MAS dia punya saham jatuh 20% kan per share, betul? Sekarang 20% kan, 20%. Macam katalah saya ni sebagai, kalau kita nak buat pelaburan dalam pelaburan dalam emas, gold kita kena tengok the outlook for the commodity industry as a whole. Saya rasa sekarang commodity outlook tak berapa baik. Commodity boom yang kita tengok beberapa tahun dahulu ni sudah berakhir. Ini pendapat saya. Terutamanya komoditi seperti precious metals, saya tak tahu. Precious metals termasuklah gold lah, termasuk emas. Jadi pada pendapat saya, masa sekarang bukan masa yang terbaik untuk buat pelaburan dalam gold ataupun dalam sebarang syarikat yang berkaitan dengan pengeluaran emas. Bukan masa yang terbaik. Akan tetapi komoditi yang berkaitan dengan bahan api, oil and gas kan, yang berkaitan dengan makanan, food, dan juga building materials masih ada potensi untuk naik lagi. Jadi kalau mengkat macam cenderung nak buat investment pelaburan dalam komoditi, mulalah tengok komoditi yang saya sebutkan tadi ataupun syarikat-syarikat yang berkaitan dengan komoditi yang saya sebutkan tadi. Sebab kalau kita nak ada exposure to komoditi, tak semesti kita beli komoditi itu sendiri. Kalau kita beli syarikat, saham syarikat yang berkaitan dengan komoditi itu adalah satu pelaburan dalam komoditi itu juga. Faham kan? Sebagai contoh, apa saya bagi contoh, oil and gas lah sebagai contoh kan. Kita tahu outlook untuk oil and gas adalah bullish dalam jangka masa sederhana dan panjang. Jadi instead of buying physical commodity itu, kita boleh beli oil and gas stocks. Itu adalah salah satu daripada exposure kepada komoditi tersebut. Oh, short selling ada. Regulated short selling ada lagi. Dah lama dah. Dia diberhentikan
sementara waktu masa gawat tu kan, kekuatan ekonomi tu, lepas tu kemudian diperkenalkan semula. Ada dinamakan regulated short selling. Apa dia? Tahun bila diperkenalkan? Diperkenalkan semula ke? Saya pun tak ingat, selepas kekuatan bahir lah. Saya tak ingat. Nak kata illegal dari segi undang-undang Malaysia lah kot, sebab all other countries in the world ada short selling, so nak kata illegal di Malaysia lah kot, maybe. Tapi kita ada regulated short selling. Regulated tu maknanya dia kena patuhi syarat-syarat, dan terma-terma syarat tu sangat ketat untuk membolehkan kita buat regulated short selling tu. Tapi ada. Soalan lain? Saya nak tanya, so lepas saya buat taklimat sini, teruja tak nampak pelaburan pasal saham? Kan? Menarik kan? Ajaklah sama dengan lecturer adik-adik ni, sama-sama buat stock market investment club. Menarik, memberi peluang untuk belajar macam mana buat stock trading apa semua. Dia kata pasaran saham ni sebenarnya tak perlu pun untuk membangun ekonomi. Kalau tak ada pun ekonomi kita stay boleh berkembang. Apa pandangan Encik Azrul? Saya cemas lah, tak ada pun tak boleh jawab. Kita tahu pasaran saham ni adalah salah satu daripada komponen capital market. Dalam capital market ada apa? Ada bond market, ada fixed income market, ada stock market dan juga derivatives market. So apakah fungsi pasaran modal? Saya nak tanya balik, apakah fungsi pasaran modal? Sebelum kita boleh cakap sama dia kita perlukan ya tidak untuk ekonomi, saya nak tanya, apakah fungsi pasaran modal? Apakah fungsi pasaran modal? Tolong jawab kat saya. Come on, yourself. Apa dia? Apakah fungsi pasaran modal? Okey, saya bagi sebelum kalau tak boleh jawab tu, okey. Pernah dengar financial intermediation? Pernah dengar kan? Pernah dengar? Financial intermediation adalah melalui financial institutions atau seperti banks. Contoh paling ini adalah bank lah. Itu adalah financial intermediation. Okey, apakah fungsi financial intermediation? Kita balik ni, economics 101 ni. Okey, pernah dengar tak apa economic agents with surplus funds, that economic agents with deficit economic agents. So financial intermediation ni adalah untuk reallocate ataupun untuk transfer surplus funds daripada agents yang ada surplus fundnya kepada economic agents yang ada deficit. Itu fungsi financial intermediation. Tapi melalui intermediary ataupun bank kan. Kita depositors, kita ada surplus funds, kita deposit dekat bank akan reallocate surplus funds tu to economic agents yang memerlukan dana untuk dia buat investment, sebab dia tak ada dana kan untuk dia buat investment ataupun untuk melakukan aktiviti mereka. Itu fungsi financial intermediation. Okey. Capital market ni lebih kurang macam tu, tapi dia ada lain sikit. Capital market adalah pengumpulan dana secara langsung melalui pasaran. Jadi economic agents yang ada defisit ni akan buat fundraising secara langsung di pasaran untuk menampung pembelanjaan mereka untuk buat pelaburan ataupun melaksanakan aktiviti mereka. Jadi perlu ke tak pasaran saham?
Yelah, tapi dah ada IPO, takkanlah terus betul mati macam tu. Mesti dia ada secondary market trading, dia ada primary market trading, dan kemudian dia ada secondary market trading. Dan kemudian juga capital market ni dia jatuh dalam sektor apa dalam KDNK. Dan KDNK kita ada, kalau kita tengok KDNK dari on the supply side, dia ada sektor kan? Kita ada 5 yang terbesar dalam sektor dalam KDNK. Sektor pertanian, sektor perlombongan, sektor pembinaan, sektor pembuatan, dan juga sektor perkhidmatan. Okey, baik. Capital market ni jatuh dalam sektor apa? Perkhidmatan. Pandai, sebab dia perkhidmatan kewangan kan? Ya. Jadi financial subsektor ni daripada sektor perkhidmatan berapa sumbangan dia kepada sektor perkhidmatan secara keseluruhan. Kita tahu sektor perkhidmatan adalah sektor terbesar di Malaysia kan? Lebih hampir 60% daripada KDNK Malaysia. Okey, sorry. Berapa peratus capital market ni dalam sektor perkhidmatan? 30, 20? Tak baik. Dalam about 15%. Jadi sumbangan dia besar kepada ekonomi, dan termasuk juga primary trading, primary market, dan juga secondary market. Jadi saya rasa itu menjawab soalan saya. Kita perlu besaran modal. Ya, guna tenaga dan juga sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Dah tak ada soalan lain? Okey ya? Okey. Terima kasih dengan apa tu. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bersahaja Encik Azwar Ahmad Tajudin atas pembentangan yang sungguh bertenaga tadi. Kami berharap dengan apa yang dijelaskan dan dibentangkan tadi sedikit sebanyak dapat membantu dan membuka mata para pelajar dan hadirin sekalian untuk mengenali lebih dekat lagi dengan pelaburan pasaran saham. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian cenderahati kepada penceramah kita hari ini. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormat Yang Presiden Yang Bersahaja Puan Hasnita, pensyarah Islamic Financial System, merangkap penasihat program untuk menyampaikan cenderahati. Dijemput Encik Azwar Ahmad Tajudin, penceramah kita hari ini, untuk menerima cenderahati. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Tidak lupa juga sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan, dipersilakan Hanif bin Ali merangkap pengarah program untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada Puan Hasnita. Dipersilakan. Diminta Div kehormat naik ke atas pentas untuk sesi bergambar.